Jadi saya difahamkan Ustazah dah sampai tajuk zakat, betul ya? Kewajipan zakat, ya? Bab yang ke-7, betul, zakat dan wanita. Alhamdulillah. Jadi puan-puan dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita membincangkan persoalan zakat, di situ kita dapat melihat bahawa agama ini, agama Islam yang kita anuti bukanlah agama semata-mata spiritual. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya dapat sekali lagi bersama-sama dengan puan-puan dan tuan-tuan dalam kuliah muslimat di Masjid Al-Falah, masjid yang sentiasa aktif dengan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini ia menjadi panduan kepada kita untuk menjadi manusia yang terbaik, ya. Tuan-tuan puan-puan, memang kita semua nak jadi yang terbaik, namun apabila kita melihat kepada konsep terbaik itu berasaskan kepada setiap individu, dia berbeza, bergantung kepada apa yang dia setkan dalam minda dia. Jadi kalau kita nak jadi yang terbaik, maka yang terbaik itu adalah daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu melihat daripada hukum hakam agama, prinsip-prinsip agama. Jadi apa sahaja yang kita buat itu menepati kepada apa yang dikehendaki oleh agama, itulah yang terbaik. Kerana Allah Taala sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, ya, yang paling mulia, yang paling baik, yang paling cemerlang di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Ya, whatever kerjaya yang kita buat, kerjaya sebagai suri rumah, kerjaya sebagai pengatur kelas-kelas pengajian, kerjaya sebagai orang kata kelab pencen dan sebagainya, ya. Jadi sekiranya ianya membawa kita kepada takwa kepada Allah, itulah yang terbaik, ya. Kalau kita kerja dunia takkan kesudahan, takkan habis, tak puas. Sebab bila kita kerja dunia, yang menjadi biasanya lah yang menjadi indikator ataupun penanda aras itu adalah kepuasan. Ya, dalam bahasa orang Masjid Al-Falah kata satisfaction, kan. Orang USG biasa macam tu. Bila satisfaction ni ataupun puas hati ni, dia tak boleh nak diukur, sebab setiap orang itu berbeza. Macam saya lah, ya, puas hati saya dapat kereta kancil tu okey dah. Tapi kalau kat Sarawak, ya, kalau segi kenderaan, satisfaction dia ialah Audi contoh. Jadi sebab itu kita tak boleh jadikan sebagai nafsu ataupun satisfaction itu sebagai penanda aras we achieve our target, ya. Tetapi letakkan bahawasanya redha Allah, takwa Allah, itulah yang kita letakkan, insyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Baik. Jadi saya difahamkan Ustazah dah sampai tajuk zakat, betul ya? Kewajipan zakat, ya. Bab yang ke-7, betul, zakat dan wanita. Alhamdulillah. Jadi puan-puan dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita membincangkan persoalan zakat, di situ kita dapat melihat bahawa agama ini, agama Islam yang kita anuti bukanlah agama semata-mata spiritual, ya. Dan dia tidak melebihkan mana-mana bahagian, semuanya equal, ya. Sama yang spiritual ataupun yang non-spiritual, yang berbentuk amali, yang bentuk keduniaan. Jadi kalaulah kita melihat agama Islam ni daripada sudut spiritual, kalaulah kita dapat, orang kata committed atau istiqamah dengan spiritual, dan kita mengabaikan yang lain, itu juga tidak betul, ya. Sebab semuanya adalah sama dan Islam ini boleh diamalkan oleh semua orang. Ya, terkadang spiritual ini, kalau kita katakan sebagai sufi, itu hanya orang-orang yang tertentu sahaja boleh terima, boleh capai level-level tertentu dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman seperti ini kita akan lebih terbuka
dan kita dapat melaksanakan Islam itu dalam erti kata yang sebenarnya. Ya. Jadi perkara ini saya timbulkan kerana ada sesetengah di kalangan kita yang merasakan apabila spiritual dia, ya, segi kerohanian dia tinggi, ya, dia fokus kepada ibadah dia cukup. Ya, dia tak kisah pun apa yang berlaku di sekeliling dia, kepada anak-anak dia, ya, segi nafkah, kemasyarakatan, kenegaraan. Jadi itu bukan urusan agama. Ini yang boleh menjadi suatu kesilapan dalam kita memahami agama Islam. Ya. Baik, zakat. Kita tahu zakat ni wajib. Zakat ada dua. Yang pertama zakat harta, yang keduanya zakat fitrah. Ataupun dalam bahasa Arab dikatakan zakatul mal wa zakatul nafsi. Zakatul mal ialah zakat yang berkaitan dengan harta. Harta yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Saya tak baca buku ni lagi. Nanti kita tengokkan. Cuma nak beri gambaran umum. Zakat harta ni semua harta yang kita miliki. Namun tidak semua harta dikenakan zakat. Harta yang dikenakan zakat itu ialah harta yang ada konsep nomo ataupun dia berkembang. Dan kita boleh menggunakan untuk generate income balik. Itu yang dikenakan zakat. Tetapi kalau harta itu dalam bentuk istihlaki nama dia. Istihlak ni bahasa Arab. Maksudnya kita gunakan. Bila kita gunakan untuk kehidupan kita, maka ia tidak dikenakan zakat. Nampak tak konsepnya? Jadi kalau harta kita yang digunakan untuk menambahkan nilai harta, pendapatan, keuntungan, di situ ada zakat. Tapi kalaulah itu digunakan, bila dia guna, dia tidak generate pendapatan, maka situ tak kena zakat walaupun nilainya berbilion. Saya tunjuk yang tertinggi sekali lah. Kan ada yang sini lebih pada bilion harta dia. Orang USG boleh tahan kan. Rumah kita harganya 500,000, nilainya 500,000, rendah lah kalau kita USG ni kan. Tetap tidak dikenal zakat sebab rumah itu digunakan. Tanah kita ada beratus ekar. Tanah itu digunakan untuk generate pendapatan. Jadi tanah tu tak kena zakat. Pendapatan yang diperoleh daripada tanah barulah ada zakat. Itu yang timbul zakat tanaman, ya, padi dan sebagainya. Baik. Yang kedua ialah zakat berkaitan dengan diri. Dia katakan zakat fitrah ataupun zakatun nafs. Ya. Jadi zakat fitrah ini memang wajib ke atas semua individu Muslim yang hidup, ya, sebelum daripada masuknya Syawal akan datang, kan. Jadi kalau lahir 30 Syaban, maka dia kena wajib bayar zakat fitrah. Ustaz, kalau saya tak ada duit, saya tak kerja lagi, siapa nak bayar? Kanak-kanak baru lahir, duit tak ada, siapa nak bayar? Di situ menjadi kewajipan kepada wali ataupun orang yang wajib memberikan nafkah kepada orang tersebut. Jadi kita nampakkan di antara zakat yang wajib, ya, satu jaminan sosial kepada semua masyarakat, dan juga zakat yang berbentuk pendapatan, ya, bila ada pendapatan maka pendapatan itu perlu diberikan kepada orang lain. Okay. Jadi itu secara umum berkaitan dengan zakat, dan kita tahu zakat itu ada penerima yang khusus. Sebab itulah dalam zakat ini dia perlu pengurusan yang telus, pengurusan yang jelas. Kerana zakat dalam Al-Quran disebutkan penerimanya. Maka perlu dipastikan dia sampai kepada asnaf yang 8 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dia tak boleh bagi ke orang lain. Kalau sedekah, hadiah, infak, kita boleh bagi ke orang lain. Sama ada tak semestinya orang miskin, tak semestinya fakir. Sebab anak yatim ini tak termasuk dalam asnaf. Kan? Betul kan? Ada jumpa anak yatim dalam asnaf yang 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi dia tak ada. Tetapi sekiranya anak yatim itu miskin, anak yatim itu fakir, anak yatim itu fisabilillah, yang itu dia boleh terima. Iaitu dia kena faham, sebab kita memang
terlalu, kita apa ya, terlalu sayang dengan anak yatim, simpati dengan yatim, orang semua nak bagi kepada anak yatim, sehingga ada pihak yang mengambil kesempatan, dia buat rumah anak yatim, banyak sumbangan yang diterima tapi tak sampai. Ini pernah ada satu family yang anaknya anak yatim duduk di pusat jagaan anak yatim, dia gunakan title anak yatim untuk dapat banyak dana tetapi tak sampai. Jadi saya kata saya tak boleh nak buat apa, saya bukan pihak berkuasa. Ya, jadi kalau macam itu memang kalau ada salah tata kelola. Sekarang sebab dia banyak gunakan tata kelola. Yang saya tu saya nak sebut. Saya sebut tata kelola itu tak betul, kena adukanlah kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Ya. Okey, patah balik berkaitan zakat tadi. Maksudnya zakat merupakan rukun Islam yang 5, dan dari segi bahasa maksudnya ialah bersih, subur, suci, berkat dan berkembang. Itu segi makna az-zakat tu bermakna an-numu ataupun at-tahara, suci. Ya. Jadi kerana memang konsep zakat ini segi bahasa itu dia membersihkan harta kita. Ustaz, harta kita ada kekotoran ke? Tak ada. Mungkin ya, mungkin kita tak pasti ada apa-apa yang cara yang syubah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan zakat itu dapat mensucikan harta. Kemudian zakat itu maksudnya numu. Kerana fitrahnya bila orang berzakat, dia akan lagi mengembangkan, menyuburkan harta yang ada. Cuba perhatikan, ya, kita yang selalu infak, kita yang selalu bayar zakat, harta kita pernah kurang tak? Bertambah kan? Tambah berapa persen? Tak perasan. Tapi memang tak adalah dalam sejarah orang bayar zakat, berpuluh ribu, ratus ribu bertambah miskin ataupun bisnesnya kolaps. Jarang. Ya. Yang bisnesnya kolaps, bankrupt, jatuh ni adalah orang yang salah tata kelola, mengurus perniagaan tak betul. Ya. Jadi bila berniaga, biasa orang buat pinjaman kan, dapat dana daripada SM dan sebagainya. Jadi bila berniaga dapat duit banyak, kelabu mata dengan duit banyak, pertama sekali ubah image, renovation pejabat biar nampak grand. Bisnes tak start lagi. Pejabat, renovation, lepas tu image diri tu terus tukar kereta daripada Proton terus kepada Wellfire. Jadi sebab dikata dengan penampilan itu orang akan lebih trust dengan bisnes. Jadi akhirnya bisnes tak jalan, hutang banyak. Jadi tata kelola urusan perniagaan tetap betul, iaitu menyebabkan kerugian. Zakat pun tak boleh nak bayar. Tapi bila orang yang ada agama, dia tahu ada kewajipan, dia tahu nak spend diri untuk dirinya tu bagaimana, maka insyaAllah perniagaan itu ada barokahnya dan sentiasa berkembang. Ataupun pada istilah zakat ialah harta tentu yang diambil daripada harta yang tertentu menurut peraturan-peraturan yang tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang baik yang berhak menerimanya. Ya, jadi zakat itu adalah harta yang diambil daripada harta-harta yang tertentu. Ya. Kenapa menggunakan harta-harta yang tertentu? Sebab harta yang dikenakan zakat itu adalah spesifik. Ya, bukan semua harta yang dikenakan zakat. Dan harta itu adalah suatu yang ditentukan oleh syarak. Ya, berbeza dengan cukai. Ya, kalau cukai ni yang tentukan siapa? Pihak berkuasa lah. Ya, apa yang dirasakan ada tu kenakan cukai. Wang sekarang ni rider pendapatan banyak, kenakan cukai. Perniagaan, semua bentuk perniagaan, servis hingga semuanya cukai, GST berapa persen. Jadi sebab apa? Sebab melihat kepada penghasilan yang diperolehi. Jadi dikenakan cukai tanpa melihat kepada apa yang ditentukan. Tapi syarat tidak. Dia ada perkara khusus. Siapa yang tentukan? Iaitu syariat daripada Al-Quran dan juga
sunnah. Bentuk perniagaan bagaimana yang dikenakan zakat. Harta apa yang dikenakan zakat. Sebab itulah dikatakan harta yang tertentu diambil daripada harta-harta yang tertentu. Jadi itu syarat mesti ada nas. Kemudian menurut peraturan-peraturan yang ditentukan, ada syarat-syarat dia. Bukan semestinya bila perniagaan, bila pelihara kambing, bila ternak lembu, mesti kena zakat. Ada syarat-syarat dia. Ada duit dalam bank, tak semestinya kena zakat. Kena tengok juga ada syarat dia. Antara syaratnya adalah kena cukup haul. Lepas tu haul itu dia konsisten. Jadi itu di antara syarat-syarat dia. Dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima daripada asnaf zakat. Jadi tengok betapa pengertian tentang zakat ni sangat meliputi dalam istilah bahasa Arab. Bila kita nak buat definisi, ni mesti jami' dan mani'. Jami' itu apa? Dia akan meliputi semua perkara yang kena zakat. Mani' maksudnya dia akan menghalang. Yang tak masuk tu tak boleh. Contoh, bila zakat ni mestilah harta itu, simpanan itu, cuma ambil contoh sikit, duit simpanan. Duit simpanan syarat ni mestilah cukup nisab. Yang kedua, cukup haul. Itu syarat dia. Jadi dia akan menghalang, yang pertama, harta yang cukup nisab. Duit yang tak cukup nisab, tak boleh. Yang kedua, dia kena cukup haul. Sepatutnya haul itulah 12 bulan qamariyah. Sebab tu kalau orang dulu-dulu para ulama, dia akan kira zakat perniagaan, zakat simpanan pada bulan Syakban. Dia bermula bulan Syakban. Sebab dia nak bulan Ramadan itu dalam keadaan semua dah selesai. Jadi cukup bulan Syakban, ada duit dia keluarkan. Memang sesuai lah. Bulan Syakban tu masuk Ramadan, masa bulan Ramadan itulah dia keluarkan zakat. Dia keluarkan zakat Ramadan itu raya. Dia akan membantu orang-orang yang susah untuk bergembira dengan hari raya yang akan datang. Memang cukup cantik dia punya susun atur dia. Yang dia kalau kita cukai ni bila? Disember lah kan. Sebab itu dalam proses pengurusan kenegaraan dia menggunakan tahun Masihi. Tapi dalam Islam boleh kita gunakan untuk, tetapi nanti dia tak cukup setahun lah. Haul apapun dalam Islam dia akan mengikut tahun Hijri. Kita masih bulan Muharram. Orang cerita pasal Muharram. Nak kira datangnya bulan. Ikut hari, bilangan hari Masihi ke Hijri. Tahun dikira orang tu memayis tak memayis 15 tahun. 15 tahun Hijri. Ataupun Qamari. Dan semua perkara berkaitan ibadah akan dikira berasaskan kepada tahun Hijri. Bulan haji, nak tunaikan haji, ada guna Masihi? Tak ada, mesti Zulhijjah. Sebab tu haji ini dia setiap tahun dia akan bergerak-gerak. Kalau 10 tahun yang belum ni, kalau saya lah, dalam tempoh berapa, dalam 30 tahun ni, saya pernah tunaikan haji pada bulan Disember. 2 tahun saya pergi haji. Sebab saya pergi bulan Disember, balik Januari. Kali kedua saya pergi haji pada bulan Julai. Bulan Julai. Ini dah sekarang dah bulan. Baru ni haji dah bulan Jun ni. Itulah. Dia berubah-ubah sebab tahun Masihi dengan Hijri berbeza. Okey. Itu segi definisi tentang zakat, di mana harta yang diambil daripada kelompok harta yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu diberikan kepada golongan yang berhak yang tentu, iaitu asnaf yang 8 yang kita sedia maklum. Baik, daripada segi hukum zakat terbagi kepada 2 pecahan. Yang pertama zakat sunat, yang kedua zakat wajib. Zakat sunat bermaksud sedekah umum, manakala zakat wajib pula zakat fitrah dan zakat harta. Hukum melakukan zakat fitrah dan zakat harta bagi mereka yang cukup syarat adalah wajib. Jadi secara umumnya zakat ini termasuk dalam sedekah. Sebab itulah dalam ayat disebutkan innamas sadaqatu lil fuqara wan masakin. Sedekah itu memberi makna kepada 2, zakat yang wajib dan juga zakat yang sunat juga. Kalau zakat yang sunat
dia boleh katakan kepada bentuk-bentuk infak dan sedekah. Itu yang sunat lah. Ya. Manakala yang wajib itu ada dua lah, iaitu zakat fitrah dan juga zakat harta. Justru itu, di antara yang sunat dengan yang wajib, ya, mana kita nak utamakan? Yang wajib. Siapa yang selalu suka bersedekah? Lelaki ke perempuan? Tak cabar kita lelaki. Tapi duit itu daripada siapa? Jadi bagus begitulah kan. Jadi bila harta, duit, ya, yang dikumpulkan oleh si suami diberikan kepada isteri untuk isteri mengurus, itu lebih selamat. Tapi syarat muslimah itu mestilah muslimah yang bertakwa. Tapi kalau tak bertakwa, loteh gitu, asyik tak pernah cukup. Nak tulah, nak ni lah. Jadi tapi kita tak kata siapa-siapa lah. Ya, jadi mana-mana siapa pun, baik lelaki ke perempuan, kalau tidak ada nilai takwa pada dirinya, memang tak pernah cukup. Jadi adalah lebih baik, ya, memang dalam pengurusan harta ini, tengok siapa yang bijak mengurus. Sama ada suami ataupun isteri. Kalaulah suami lebih bijak mengurus harta, mengurus kewangan, berikan kepada si suami. Ya, kalaulah isteri lebih bijak dalam mengurus kewangan, maka serahkan kepada isteri. Sebab itulah pentingnya ada persefahaman ketelusan di dalam rumah tangga. Ya. Jadi isu ini tak timbul bagi jemaah yang berada di Masjid Al-Falah. Sebab dia biasa dengan ilmu. Tetapi di luar sana, ya, terkadang masing-masing sangsi antara suami dan isteri. Yang isteri bimbang, kalau dia tinggalkan, macam mana nak jadi dengan dia? Maka duit dia, duit suami, duit dia juga. Nak secure. Jadi bila begitu pula, suami pula tidak ada keterbukaan. Bila tidak ada keterbukaan, itu akan menjadi konflik. Ya. Jadi untuk para suami lah, ya, biasanya wanita jarang nak cari suami kedua. Saya terus terang, bukan saya terpekan dengan Ustazah. Tak, tapi itu realitinya. Tetapi kadang suami ini sebab peluang ada, nak salahkan tak jadi masalah. Bukan nak salahkan pada syarat, tak ada, tetapi dia ada peluang. Kerana itulah terkadang wanita dia kurang secure. Ya. Jadi ada lebih baik sekiranya dalam pengurusan kewangan ini diserahkan kepada wanita, tetapi dalam bentuk perbincangan yang terbaik. Bila kita berumah tangga, kalau bolehlah kan, jangan ada unsur-unsur yang kita panggil apa, curiga. Ya? Sebab bila ada perasaan tersebut, dia akan trigger kepada kita untuk suuzon, bersangka buruk. Ya? Kerana suami tak ada apa-apa pun. Jumpa kawan lama. Kenapa jumpa kawan lama? Pulaknya kawan lama tu ex. Jadi benda kecil itu dia menjadi konflik. Ya? Terkadang tak pandai pula nak kendalikan konflik. Lebih lagi kalau suami pula jenis yang orang kata dengan pandai barang dia, dengan ego dia, itu menjadi masalah besar di dalam keluarga. Kalau yang ego wanita, okey. Betul. Sebab wanita kok mana pun dia keterikatan, orang kata keputusan itu di tangan suami. Buatlah masalah macam mana pun, kalau suami tu bagus macam Tuan Ji yang ada kat masjid ni, keluarga akan tenang. Betul. Sebab dia tak ada kuasa untuk menceraikan. Tapi kalau suami, itu yang bahaya tu. Lagilah dengan ada sikap marah dan tak boleh nak mengawal diri. Jadi mudah je. Sikit-sikit cerai. Kalau macam ni, ceraikan kau lah. Aku ceraikan dia. Jadi, wirid dia pula. Kalau isteri, dia wirid dia tu pun tak apa. Senyum je lah. Sebab you cannot do anything. Melainkan kalau suami buat perkara yang boleh menyebabkan isteri bawa ke fasa dan sebagainya. Okey, patah balik. Ini bukan tajuk saya untuk bincang. Okey, jadi zakat fitrah, ya, suatu yang wajib dilakukan. Zakat harta juga wajib. Jadi bila kita memahami konsep wajib ini, maka perlulah di dalam pengurusan kewangan kita dijadikan suatu keutamaan. Ya, zakat pendapatan kita. Berapa kita dapat? Ya, maka kita keluarkan zakat.
Jadi dalam konsep mengeluarkan zakat ni, di kalangan masyarakat kita dia ada bentuk. Ya. Kalau kita pergi ke LHDN ke, lembaga zakat ke, LHDN buat dia akan tolak zakat kan. Jadi zakat ada dua cara, sama ada kita nak kira daripada jumlah yang kita perolehi ataupun kita buat tolakan dulu. Jadi pilihan pada kita lah. Kalau kita rasa okey buat tolakan semua, maka lebih banyaklah jumlah yang kita zakatkan. Tapi kalau kita nak keluarkan dulu apa yang kita belanjakan, ambil yang bersih zakat, itu pun dibolehkan. Zakat fitrah ialah makanan yang wajib dikeluarkan pada hari raya puasa oleh setiap orang Islam yang mempunyai lebihan makanan bagi dirinya dan orang di bawah tanggungannya untuk siang dan malam hari raya tersebut. Jadi zakat fitrah memang sinonim pada hari raya, dikeluarkan sebelum hari raya. Kalau hari raya, sebelum solat Aidilfitri. Kalau dikeluarkan selepas Aidilfitri, tidak dikira zakat. Ia dikira sebagai sedekah. Jadi kewajipan tak tertunailah. Kena qada ke? Itu dikira qada lah kan. Bayar kena tetap bayar. Tetapi kita telah, segi hukumnya itu tidak dianggap sebagai zakat yang tunai dan kita dianggap bersalah juga kerana melewatkan pembayaran zakat. Jadi pahala puasa dan ibadah ini dan murandah akan tergantung antara langit dan bumi. Ia tidak akan sampai kepada Allah kecuali selepas dibayar zakat fitrahnya. Jadi di sini kita faham sesungguhnya zakat fitrah ini merupakan sesuatu yang menyempurnakan ibadah puasa. Ibadah puasa nak komplitkan ianya diterima oleh Allah, kena bayar zakat fitrah. Jadi kan itulah kita ni, kalaulah kita tak pernah bayar zakat fitrah sebab dah dibayar oleh orang lain, kita kena double check. Takut yang selalu bayar zakat fitrah untuk kita, dia terlupa. Kenaikan suami bang, dah bayar zakat fitrah ke belum? Takut dia terlupa juga. Kalau kampung kan sibuk nak persiapan nak balik kampung, sibuk nak tu ni, tiba-tiba pergi ke masjid, amil pula tak ada. Sampai ke sudah rupanya amil dah balik kampung. Nak bayar zakat fitrah ke siapa ni? Kalau dia kreatif, okeylah dia cari mana orang susah, dia bayar je lah. Kadang orang yang lurus bendul, tak tahu ke mana akhirnya sampai lepas raya, dia balik. Tadi tak sempatlah bayar. Ambil dah balik, dah ingatkanlah sebelum raya nak bayar. Rupanya amilnya dah balik kampung, tak ada siapa nak bayar. Jadi, kita kena peringatkan untuk memastikan zakat fitrah yang berkaitan hak kita itu terlaksana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah menentukan kewajipan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang menjalankan puasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang buruk, dan juga untuk menjadi makanan bagi orang miskin. Oleh itu, sesiapa yang menunaikannya sebelum sembahyang raya, maka jadilah ia zakat fitrah yang makbul. Dan sesiapa yang menunaikannya sesudah sembahyang raya, maka jadilah ia sedekah biasa seperti sedekah sunat yang lain. Silakan. Bila zakat yang dah terlepas ni, anytime kita boleh bayar. Sebab waktu dia tak lepas. Jadi tahun itu adalah untuk zakat tahun itu je lah. Sebab itu dikira sebagai qada, dan qada itu tak perlu tunggu pada waktunya. Sebab bila waktu itu adalah waktu kewajipan. Kalau tahun tersebut, kena tunggu Syawal lah. Untuk tahun ni. Jadi untuk zakat fitrah tahun ni, kita tunggu Syawal, baru kita bayar. Tetapi tahun lepas punya, kita tak perlu tunggu Syawal. Sebab wajib memang dah wajib. Wajib qada. Jadi anytime boleh bayar zakat. Okey. Jadi di sini ada hadis ni jelas kepada kita bahawasanya zakat dia, silakan. Contoh kita bayar lepas kita bayar pada golongan yang sampai tadi, kita perlu akad juga. Okey. Dia berkaitan dengan akad. Dalam zakat ni dia tidak perlu akad sebenarnya. Yang penting adalah niat. Cuma kebiasaan kita bagi tahu lah. Akad ni apa? Akad ini apabila transaksi yang melibatkan dua pihak
supaya tidak timbul kekeliruan. Contoh, saya ada handphone, saya bagi kat asal luar. Kena clear, Ustaz. Ni kenapa Ustaz? Bagi ke pinjam? Jadi kalau saya bagi je, asal luar kita dibagi pinjam ke? Jadi ada tak pasti. Kalau saya bagi, Ustaz memang saya hadiah pada kat asal luar, kesian telefonnya dah rosak dah tu kan. Banyak sangat, memori dah penuh ambil gambar. Jadi saya kata saya bagi. Kalau bagi jadi hak dia. Tapi kalau bagi pinjam, kena pulangkan lah. Nampak situ. Itu perlukan kepada akad. Sebab tu dalam muamalah, kita perlu ada akad yang jelas. Supaya tak timbul isu, tak timbul konflik di antara pihak. Tetapi dalam ibadah, yang wajib adalah niat. Niat itu di mana? Di dalam hati. Jadi bila kita nak niat tadi qada, ataupun kita yang lepas, kadang kita malu kan. Nampaklah tak tak bayar zakat ni kan. Jadi tak perlu bagi tahu. Kita tahu saja. Jadi ini zakat daripada saya kerana Allah. Zakat fitrah daripada saya kerana Allah. Tak perlu pun sebutkan tahun ini. Cuma kebiasaannya kita gitulah untuk kita nak meyakinkan gini. Jadi Ustaz, ni zakat fitrah tahun ni untuk saya dan kuat kerana Allah Ta'ala. Tapi yang penting dalam hati kita. Itu cukup. Ya? Sebab semua ibadah perlukan kepada niat. Boleh ya? Okey, ada lagi persoalan? Tak apa, sampuk je kalau nak bertanya ya. Okey, kemudian dalam yang saya nak terangkan tadi ya, walaupun dalam hadis ini sebut ya, zakat itu dikira sedekah, bukan bermaksud dia menggugurkan ya kewajiban zakat, sebab hukumnya wajib. Sedekah ni sunat. Maka yang kita tunaikan selepas zakat fitrah itu tidak dianggap sebagai zakat yang tunai. Kita bayar jugalah. Dan dia dikira sebagai sedekah. Dan kalau kita nak niatkan sebagai qada kepada kewajipan yang terlepas, itu lebih baik. Tapi tidak dikira sebagai zakat yang tunai. Jadi kalau kita, kalau kita niat qada tu, kita bayar zakat, maksudnya kita nak cover zakat yang terlepas pada waktunya. Jadi kalaulah kita niat zakat juga pada tahun itu, maka dia tidak dikira sebagai zakat yang tunai. Jadi yang membezakan di antara tunai dan qada ialah niat kita. Macam solat lah kan. Solat qada dengan solat tunai perbuatannya sama. Yang membezakan adalah niat kita. Baik. Kemudian Allah Ta'ala firman, ambillah zakat sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Taubah ayat 103. Jadi ini pun menjadi sandaran tentang kewajipan zakat, di mana zakat itu dia akan membersihkan jiwa dan kita digalakkan untuk mendoakan kepada orang yang menerima dan orang yang memberi zakat itu sendiri. Sesungguhnya doa kamu itu memberi ketenteraman jiwa bagi mereka. Sebab apa? Bila zakat ini diberikan kepada siapa? Orang susah. Pada asasnya, zakat itu selalu diberikan secara individu. Kita berilah kepada siapa-siapa. Jadi untuk mengelakkan rasa kesedihan di kalangan orang-orang yang susah, kadang mereka malu bila menerima zakat. Berbeza dengan orang yang memang nak terima zakat. Dah kaya pun nak terima zakat. Kadang orang kata kehidupan itu senang sebab anak-anak bertanggungjawab pun nak zakat juga. Jadi ni tak sepatutnya lah kan. Tapi kalau dia layak terima, bolehlah. Orang yang baik ini, yang jiwanya tenang, tenteram, walaupun dia susah, dia tak akan minta-minta. Dia redha dan sabar dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jadi memang di setengah tempat ni, ada orang tu memang dia tak nak terima zakat. Sebab apa? Sebab anak-anak bagi dah cukup. Setiap bulan anak bagi 500. Ada berapa orang? Ada 10 orang. Boleh kira kan? Tapi kalau naikkan dia sendiri, dia tak ada kerja. Kalau ikutkan kepada orang tua itu sendiri, dia tak ada pekerjaan, pencen tak ada. Lainlah orang ada pencen kan. Tapi senang dia itu adalah disebabkan oleh anak-anak. Segi
hak dia, ya, maksudnya kepada kedudukan dia itu, dia memang layak untuk dibayar zakat. Tapi disebabkan dia mempunyai, dia mempunyai harta yang sentiasa diberikan oleh anak-anak, maka disitulah dia mengangkat dirinya untuk terkeluar daripada asnaf zakat. Yang saya nak cerita ni, ada di kalangan masyarakat kita, dia kata aku tak ada kerja, dah pencen dah. Jadi kalau aku tak ada kerja, tak ada pencen, aku layak lah terima zakat. Sedangkan dalam akaun dia, bayangkanlah kalau sebulan 5 kali 10, 5,000, besar lagi gaji pada kita. Kena tahu. Jadi semuanya bergantung kepada diri kita dan kefahaman tentang agama, ya. Jadi begitulah. Kadang sampai anak dia pun malu. Dia kata, ya tak payah ambil lah ya, dah cukup apa lagi kan. Dia memang tak ambil. Dia hantarnya ke rumah. Dia hantar ke rumah sebab dia tahu orang ni orang yang kalau fizikalnya macam tu, dia layak menerima. Tapi anak-anak rasa tanggungjawab, dia bagilah. Ya. Okey. Jadi itu tentang kewajipan zakat. Jadi kewajipan membayar zakat fitrah antara takluk kepada yang pertama, semua umat Islam yang berkemampuan pada hari raya Aidil Fitri. Ini untuk zakat fitrah, ya. Jadi kewajipan kepada semua umat Islam yang berkemampuan pada hari raya Aidil Fitri dengan syarat mereka hidup pada akhir Ramadan dan sempat bertemu dengan Syawal pada tahun yang sama. Jadi dia sampai akhir Ramadan, kemudian sempat pada Syawal. Jadi kalaulah dia hidup Ramadan, meninggal akhir Ramadan, maka tak wajiblah zakat fitrah dia. Kalau lahir pada Ramadan, lepas tu hidup pada Syawal, maka dia wajib zakat. Tapi kalau lahir pada 1 Syawal, tak wajib zakat fitrah sebab syaratnya dia mesti hidup, ya, dalam bulan Ramadan, akhir Ramadan dan sempat berada di bulan Syawal, ya. Itu syarat yang pertama. Kemudian tempoh membayar ialah bermula pada awal Ramadan hinggalah sebelum solat Aidul Fitri ditunaikan. Itu waktu kita nak tunaikan. Jadi harus untuk kita bayar zakat fitrah bermula pada 1 Ramadan. Yang afdalnya bila? Yang afdalnya adalah sebelum dilaksanakan solat Aidul Fitri, ya. Tapi itulah, nak tunaikan solat Aidul Fitri ikut realiti kita ni agak susah lah kan, ya. Sebab Amir pun sibuk nak bersiap nak raya juga. Lepas tu pergi lepas subuh pula kita sibuk kerja dia. Kita sendiri pun okeylah, kita dah ready, dah buat duit, ya. Jadi tengoklah kepada situasi, ya. Ya, segi ganjaran ni kan tidak ada dalil yang khusus yang mengatakan pada awal tu pahalanya seberapa, yang akhirnya adalah seberapa. Tapi di sudut pelaksanaan itu, kenapa sebelum raya itu menjadi suatu yang afdal? Kerana hikmah daripada zakat ini adalah untuk sadul hajah. Maksudnya kita nak memenuhi keperluan orang. Jadi yang diperlukan untuk masyarakat orang yang susah itu adalah untuk menyambut hari raya agar mereka bergembira. Jadi bila kita bagi waktu yang diperlukan, apa perasaan kita? Dah seronok kan? Kita dalam keadaan pening nak bayar yuran nak sekolah ni kan. Esok dah kena bayar. Tengok tak cukup. Ya? Tiba-tiba ada hutang lama tu kawan tu bagi. Ni hantar. Apa perasaan kita? Seronok sebab kita dapat masa kita perlukan. Jadi itulah dengan zakat ini, dia bukan sekadar memenuhi keperluan tetapi dia idkhalus surur. Kita berikan kegembiraan kepada orang yang memerlukan, ya. Okey, namun begitu, ya, waktu terbaik untuk bayar zakat ialah setelah terbitnya fajar 1 Syawal hinggalah salat Aidilfitri ditunaikan, ya. Dalam mazhab Syafi'i, kadar zakat fitrah adalah segantang beras. Namun kerana kemaslahatan umum, negara kita telah menggantikan dengan nilai ringgit. Ya, jadi zakat fitrah ni asasnya dalam mazhab Syafi'i kita ialah dengan beras. 1 gantang. 1 gantang berapa? 4 cupak. Itulah
Kalau dia berapa kilo segantang? Itu ikut gantang lah ya. Lepas tu tengok berapa. Saya pun tak sempat nak check kalau nilai sekarang satu gantang tu beras tu berapa. Tapi beras tu berbeza-beza pula. Jadi nak mudah kira kan, pening nak cari gantang semua tu kan, ikutlah kadar yang telah ditetapkan oleh pejabat agama negeri masing-masing. Dia ada 3 kategori biasanya kan, yang kadar terendah, sederhana dan yang tinggi. Dan saya sarankan oleh kerana zakat fitrah ni setahun sekali, nilainya pun tak banyak, pilihlah yang tertinggi. Yang tertinggi pun tak tinggi mana pun, RM14. RM14, apa nilainya baru kita cek. 2.8 kilo ya. Kalau 2.8 kilo, tengok beras kita berapa lah. Sebab tu paling rendah RM7. Mungkin tu beras yang dalam sekilo RM1 lebih kan. RM2. Kalau beras tu yang mahal, beras mati. 5 kilo tu dah RM60. Ternampak dah Ustaz selalu beli tu kan. Jadi kalau itulah yang kebiasaan kita, maka kita ambillah yang terbaik. Sebab kita nak berikan kerana Allah. Orang kata bila sedekah zakat ini merupakan satu pengorbanan pada kita kerana Allah, maka buatlah yang terbaik. Jadi azam tahun depan pastikan kita dalam 3 kategori ini kita pilih yang tertinggi, yang terbaik. Sebab kalau RM14, kita kalau satu family berapa orang? Kalau lelaki lah. Kalau saya ni ada sekarang ni yang kena bayar saya, Ustazah dengan 4 orang anak. Sebab 2 dah kahwin kan, lepas tanggungjawab saya. Baru 6 kali 14, berapa ringgit sangat kan? Betul. Jadi kita pilih tertinggi. Kadang bukan apa, bila kita melihat perbelanjaan kita makan kat luar pun satu kali berapa? RM1 tak kurang 100. Jadi kalau zakat itu, maka itu lebih utama ya. Jadi memang asasnya menggunakan beras, tetapi kita dibenarkan untuk menggantikan dengan nilai mata wang. Nilai makanan asasi. Ya. Sebab tu mana-mana pun yang pejabat agama tentukan, dia akan ikut berapakah ataupun apakah jenis beras yang biasa kita makan. Kalau beras yang biasa, kita panggil apa, yang 1 kg tu dalam RM20, itu yang biasa RM7 tu lah. Tapi kalau beras kita, kalau kat Salwa dia tak akan guna beras yang sagar tu. Betul kat Salwa? Dia sama ada basmati ataupun mungkul tu. Dia bukan apa, dia nak yang less kanji dia, untuk jaga kesihatan, bukan nak bermewah. Jadi bila kesihatan tu perlu, kalau kanji terlalu tinggi, dia akan berkesan kepada kesihatan kita. Jadi itu tak ada masalah beras perak apa, tetapi itu kemampuan kita bayarlah yang terbaik ya. Jadi zakat fitrah wajib dibayar oleh lelaki yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, itu Islam, balik dan berkemampuan pada tersebut dengan syarat tertentu. Oleh demikian, kemampuan menjadi salah satu kayu pengukur dalam kewajipan bayar zakat. Sekiranya seseorang lelaki berkemampuan mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan tanggungannya mengikut urutan keutamaan, maka wajiblah ia menjelaskannya. Jadi yang bayar zakat siapa dia? Lelaki. Perempuan tak bayar zakat ke? Fitrah. Itu dah baru nak masuk ni, zakat fitrah wanita. Dah baca dah tu maksud tu kan. Jadi pada asasnya, zakat fitrah ini wajib dibayar oleh lelaki. Kerana apa? Lelaki itu sama ada dia ketua keluarga kepada keluarganya. Ya. Kalaulah dia ayah, kepada anak-anak dia. Jadi yang paling utama sekali lelaki itu ialah dia boleh bayar untuk dirinya sendiri. Kalaulah dia hanya mampu untuk bayar sendiri, maka dia tak wajib untuk orang yang dia bawa tanggungannya. Sebab dia miskin. Kalau perempuan tak bekerja. Ini cerita dulu. Sebab perempuan tak wajib bekerja. Jadi di situ bila dia tak wajib bekerja, maka tidak ada kewajipan untuk berzakat. Dan zakat fitrah di atas tangan suami yang bekerja. Jadi bila zakat fitrah bagi wanita ini, fitrahnya tertanggung ke atas bahu lelaki, sama ada ayah ataupun saudara lelaki ataupun suami. Maksudnya wali lah. Kalau ayah dia tak ada, contoh ni kalau dalam suami kan, kalau suami
suami wajib bayar. Suami tak ada, anak tak ada lagi, maka dia akan kembali kepada wali siapa dia? Wali dia sama ada ayah dia ataupun kepada adik-beradik dia. Pakcik-pakcik itu yang dikatakan sebagai wali. Sebab itulah wali ini dalam faraid mereka ada bahagian daripada harta yang ditinggalkan. Kalau contoh dia bapa tak ada, maka dia akan kembali pergi kepada adik-beradik dia. Jadi adik-beradik dia ambil harta yang ditinggalkan oleh si mati tadi, maka kalaulah dia hidup, maka dia kena bantu untuk bayarkan zakat fitrah. Nampak tak bagaimana Islam itu mengatur kebertanggungjawaban dalam sebuah keluarga. Betullah hubungan silaturahim ini sangat penting dan perlu dijaga. Saya ada satu kuliah di tempat lain, Riyadhus Salihin, dia cerita pasal hubungan silaturahim. Memang 3-4 kali tak habis sebab hadis tu banyak. Memang Islam menekankan menjaga hubungan silaturahim, dan cara pembayaran zakat fitrah ini juga menunjukkan bahawasanya kepentingan kebertanggungjawaban di dalam sesama ahli keluarga. Sebab ini zakat harta kepunyaan wanita seperti zakat tanaman, bijian, perak, harta dan sebagainya, mengikut pandangan sebagai ulama menjadi kewajipan wanita itu sendiri. Jadi kalau zakat harta wanita, perniagaan wanita, maka dialah yang wajib keluarkan zakat fitrah, bukan suami dia. Jadi kata, kan zakat tu abang yang wajib kena bayar. Zakat fitrah tentu zakat harta pun abang lah kena bayar. Tak kenalah je tu. Zakat fitrah saja. Kalau zakat harta, sendirilah. Sekiranya harta itu harta dia sendiri. Sebab memang wanita ni bila berkahwin, status harta dia kena kita tekan kena dan misal sekarang isytihar, kena declare. Saya lama tak guna perkataan declare tu guys. Itulah wang USG, bahasanya bahasa. Jadi kena declare dengan suami, ini harta saya, memang totally milik saya. Abang no point nak sentuh harta saya. Itu hak dia. Kemudian harta bila berkahwin, barulah dikatakan harta bersama. Sebab apa? Benda ni perlu dijelaskan daripada awal supaya apabila berlaku apa-apa isu. Yang pertama, kematian suami ataupun kematian isteri. Jadi bila kematian suami, sekiranya harta yang diperolehi oleh pasangan suami isteri, di sana ada hak harta sepencarian, harta berkongsi. Bila harta berkongsi, itu kena asingkan. Kalaulah berlaku perceraian, memang itu selesailah kan. Tetapi memang tidak ada perwarisan, tetapi isteri ada hak untuk menuntut harta sepencarian daripada suami yang bercerai tadi. Nampak? Di situ penting untuk kita tentukan, kita declare harta kita berapa, pinjaman kita berapa, simpanan kita berapa, supaya sekiranya ada apa-apa berlaku, mudah untuk diselesaikan. Saya kalau kita ada barang perhiasan, yang berlebihan, okey. yang memang kita gunakan zakat, perempuan tu dia tak kerja, dia suami rumah dia. Okey. Keluarkan zakat tu. Okey. Soalannya ialah seorang perempuan yang mempunyai emas yang banyak, cukup nisab dia, tetapi dia tak bekerja. Okey. Tu Kak Salwa ada minta dah tu. Baik. Zakat harta ini, bila sampai satu kadar dia wajib dikeluarkan zakat, bukan disebabkan sama ada kita ada kerja ataupun tidak. Kalau berkaitan kerja tak ada kerja ini, dia satu kategori dia kata zakat pendapatan. Memang kalau kita tak bekerja, zakat pendapatan, tapi zakat harta ni, kadang harta yang kita perolehi sama ada harta yang kita usahakan sendiri. Itu kebiasaan. Yang kedua, harta anugerah namanya. Anugerah dalam bentuk harta pemberian, macam itulah pemberian, ataupun harta pusaka. Harta pusaka kita tak usahakan, tapi dia automatik dia dapat. Sekiranya harta-harta tersebut cukup haul, cukup nisab, kita wajib keluarkan zakat.
Ustaz, nanti makin lama makin kurang lah. Sebab tu dia ada kadar dia. Contoh, dia bila zakat emas, ya, sampai nisab dia berapa gram? Lebih kurang 80 gram lebih. 85 gram. Kita kena bayar zakat lah. Daripada nilai berapa ribu? 20 ribu lebih. Tengok nilai semasa, kita keluarkan sedikit. Bila keluar sedikit, emasnya akan kurang kan? Masa tu taklah keluar zakat. Sekali je. Cukup haul, nisab tak sampai sebab kita dah keluarkan. Tak kena zakat je sekali. Tapi, macam mana? Kita boleh dua keadaan. Sama ada, kalau kita cash tak ada. Jadi kita jual lah sebahagian emas tersebut. Jadi nak ceritanya, bila contohlah nisab emas ni 20,000. Zakat wajib 2.5%. Berapa? Kira kalkulator? Dan 200 lebih. Bila kita keluarkan 200 lebih, nilai emas tadi dah turun menjadi 19,000. Bila 19,000, harga tu maintain dia. Cukup setahun nilainya 19,000. Wajib zakat tak? Sekali je lah zakat. Tapi, kalaulah kita nilai tu tetap ada sebab kita ada pendapatan. Simpan. Contohlah kita berzakat duit lain. Duit lain kan. Emas tu ada lagi cukup. Yang kena bayar sebab memang kita ada sumber lain. Jadi emas itu maintain beratnya, gramnya berapa, maka setiap tahun kita wajib kena bayar zakat. Baik. Dia berbeza dengan emas yang dipakai. Jadi kalau emas yang dipakai, dia tak wajib zakat. Tapi emas dipakai, dia ada limit dia. Sebab apa? Sebab kita tak nak masyarakat kita yang mengelat. Dia pakai emas tu dekat 1 kg. Daripada pergelangan tangan sampai ke siku. Jadi dia kata tak wajib zakat sebab pakai. Jadi tak boleh, sebab itulah dalam peraturan kita, pejabat zakat mana pun dia ada limitnya. Urufnya kalau perhiasan itu banyak mana. Tapi kalau sampai berkilo tu bukan untuk perhiasan lah. Jadi bergantung kepada kita lah. Kalau niatnya nak mengelak, jadi saya tidak galakkan. Mungkin dia ada halah, dia buat digunakan, dia pakai yang ni, tetapi untuk kita tidak mengelak itu adalah lebih baik. Sebab Allah Ta'ala boleh menilai kita. Kita boleh buat alasan kan. Allah Ta'ala ada penilaian sendiri. Ke akhirat nanti kita boleh berhujah ke? Tak boleh. Sila baca lawan. Silakan belakang. Tidak ada satu contoh koleksi baju yang terlampau. Okey. Tak apa, teruskan je. Baju tu dengan lagu, semua yang ada tu lebih tak pakai. Ya. Betul, baju dia, satu baju tu 1,000 lebih. Pinggan mangkuk tu bukan daripada Malaysia punya, tu daripada Itali. Jadi nilainya beratus ribu. Sebab itulah dalam zakat ini, dia bukan hanya melihat nilai harta, tapi melihat jenis harta. Jadi pakaian, urufnya banyak macam pun adalah untuk dipakai. Maka nilainya banyak macam mana pun, besar macam mana pun, pinggan mangkuk itu untuk digunakan, letak jalan tapi guna setahun sekali, dia tak kena zakat. Sebab dinamakan sebagai harta yang digunakan. Sama ada sekali ke, ataupun setahun sekali ke, ataupun 5 tahun sekali. Ya? Ya. Kalau koleksi itu tidak dipakai, tapi di dalam rumah. Yang biasa untuk digunakan, perhiasan. Yang itu tak kena zakat. Tetapi kalau digunakan untuk dijual, koleksi baju itu dijual, jadi yang itu dikira zakat perniagaan. Bukan dilihat pada pakaian tu, tapi perniagaan yang dijalankan. Boleh faham ya? Jadi kat rumah tu kalau banyak macam baju, sebab pergi umrah setahun sekali. Bukan, pergi umrah sebulan sekali. Lepas tu sekali beli tu 5.
Jadi jumlah kat sana murah-murah. Memang kat sini 200 lebih. Jadi macam mana pun dia tak kena zakat. Ya. Okey, boleh. Jadi soalannya. Silakan. Mas untuk dipakai itu. Ya. Baik. Bila zakat perhiasan ni, bila lebih itu, yang kena zakat yang lebih ke sekali semua? Ya, betul. Ya. Kalau kita ada, contoh dia, ada perhiasan kita beratnya adalah 100 gram. Ya. Jadi, uruf menetapkan bahawasanya bila perhiasan tak boleh lebih daripada, saya tak ingat daripada tu, contohnya lah, dia dalam 60 gram. Contoh 60 gram. Jadi, yang 40 gram itu sahaja yang kena zakat. Ya. Yang 60 tu, yang itu perhiasan, itu tak dikira sebagai zakat. Ya. Ya, betul. Untuk perhiasan. Yang simpan lain. Sebab sekarang ni, ramai orang menyimpan duit dalam bentuk emas. Dia beli emas ketika murah, disimpan emas itu di dalam peti bank, peti besi. Bukan simpan dalam tangan atau simpan di rumah untuk dipakai. Jadi itulah yang membezakan di antara harta yang dikenakan zakat dan yang tak dikenakan zakat. Ya, okey, sila je. Saya tak berbeza. 25 gram, 35 gram. Ya. Kata dah tahun ni, saya gunakan saya pakai duit cash rate. Ya. 6 depan, ada 60 gram. Ya. Iya. Sebab nilai emas yang kita simpan itu tetap masih cukup syarat dia. Cukup syarat sebab tu kena zakat. Ya. Boleh. Jadi itu berkaitan dengan zakat. Ya. Tadi zakat fitrah. Jadi kalau harta itu berkaitan wanita, harta wanita, maka wanita lah yang wajib keluarkan sendiri. Dalam situasi suami tidak mampu menjelaskan zakat fitrah yang wajib atasnya dan atas tanggungannya gugur kewajipan mengeluarkan zakat bagi suami, tetapi isteri mempunyai kemampuan, para ulama berpendapat, antaranya adalah Ibnu Qudamah daripada mazhab Hambali, dan kita Mughni menyatakan bahawa wajib isteri membayar zakat untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia ada harta, maka wanita pun wajib juga untuk bayar zakat fitrah. Manakala untuk suami dan anak-anak, tidak perlu kerana nafkah suami adalah anak-anak, bukanlah tanggungjawab isteri. Suami tak ada duit nak bayar. Tak bayar lah. Anak-anak, bukan tanggungjawab aku, tanggungjawab si suami. Maka wajib bagi wanita untuk membayarkan dirinya sendiri. Tapi realitinya kan, bayar kan? Sebab apa? Sebab sayang, kesian ya dengan isteri dan juga anak-anak. Jadi itulah pengorbanan seorang isteri yang perlu dihargai. Kadang realitinya kadang wanita hari ini segi rezekinya mereka itu lebih banyak sebab bekerjaya. Dan segi kerjaya sekarang ini yang lebih kompeten berbanding lelaki adalah wanita. Tapi dengan area lah. Sebab wanita ini adalah individu yang dia sangat tahan dengan tekanan. Lelaki dia tak tahan. Lelaki memang tak tahan. Walaupun fizikal dia kuat. Ya? Tapi emosi dia sangat fragile. Itu yang mudah koyak tu. Dan saya gunakan itu biasa. Betul begitu. Sebab itulah mengapa Allah Ta'ala memilih wanita untuk bersalin. Kerana kekuatan yang ada pada wanita ini. Kekuatan mereka. Jadi sekiranya ada kelebihan berkongsi itu adalah lebih baik untuk kebaikan bersama. Tapi bukanlah satu kewajipan. Sebab itu perempuan ni nak buat pahala senang. Nak masuk syurga senang. Berbanding dengan lelaki kerana apa yang dibuat ikhlas kerana Allah semuanya dibentuk tatawuan. Sukarela. Tak wajib basuh baju. Tak wajib menyusukan anak. Tapi buat semua. Jadi buatlah kerana Allah. InsyaAllah mudah masuk syurga lelaki. Allah Akbar, banyak tanggungjawab. Tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan. Ya. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, Imam mau menjelaskan dalam kitab Majmu'. Ustaz dah sampai belum?
Kalau sampai beritahu saya berhenti. Terdapat pelbagai pendapat. Jalan keluar yang terbaik ialah isteri yang berkemampuan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan gugurlah kewajipan zakat untuk suaminya yang tidak mampu. Artinya di sini kalau kita lihat, Imam Nawawi mengatakan bahawasanya bila wanita ni keluarkan dirinya sendiri, dia menggugurkan kewajipan pihak suami yang tak mampu. Kalau suami tak mampu, kok mana pun dia kena berusaha. Kalau dia perlu berhutang, kena berhutang. Kalau nak kiaskan dengan nafkah. Lelaki kalau tak mampu untuk guna duit dia sendiri, perlu berhutang, kena berhutang. Kerana memberikan kehidupan itu adalah dalam sudut menjaga nyawa. Takkan nak biarkan anak isteri mati. Jadi wajib berhutang. Jadi bila isteri bersedia untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri, maka dia dah melakukan suatu kebaikan, menggugurkan kewajipan zakat fitrah ke atas suami. Allah, hebatnya wanita kan, dengan pengorbanan yang dilakukan. Tapi janganlah dibatalkan ataupun dihapuskan kebaikan tersebut. Ini masalah dia. Abang tak ingat ke 30 tahun lepas? Tu 30 tahun lepas dia sebut lagi. Jadi bila kita bangkitkan mungkin Allah tanyakan, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah pahala-pahalanya itu dengan kita mengungkit-ungkit dan juga menyakiti hati orang lain. Juga dalam isu apabila isteri mahu mengeluarkan zakat fitrah bagi pihak suami dan anak-anak, Dr. Abdul Karim Zaidan yang kitanya Al-Mufassir fi Ahkamil Mar'ah menjelaskan isteri boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan suaminya, ataupun isteri saja yang mengeluarkan zakat untuk dirinya dan gugurlah kewajipan zakat pada suami. Tahu kan? Boleh kalau isteri nak membayarkan zakat. Yalah. Tu saya katakan, kalau hubungan kita baik, isteri tak pernah berkira, betul kan? Tapi bila dah nak cuba buka cawangan satu lagi, yang tu tak boleh nak terima. Jadi saya nasihatkan kepada para lelaki yang live hari ni, yang ada kat sini, perlulah ianya difahami dan dijaga hatinya. Suatu ketika Saidina Ali meminta izin untuk memadukan Fatimah. Rasulullah tak bagi. Sebab memang di situ ada unsur akan menyakitkan hati. Jadi di situ perlu berhati-hati dan perlu hikmah. Bincanglah elok-elok. Kalau itu menjadi satu keperluan dan ada kemampuan, jangan sekali-kali kita ikut nafsu. Kalau tanggungjawab, Masya Allah, terlalu banyak. Kadang saya pun kalau nak kita tanggungjawab, selalu saya ucapkan terima kasih lah kepada si yang cover banyak benda, sama ada segi cara mendidik anak-anak. Itu tanggungjawab lelaki. Tetapi bila lelaki dah banyak di luar, dia akan terabai sebahagian daripada tanggungjawab tersebut. Jadi sekiranya isteri mengeluarkan zakat fitrah suami dan tanggungannya, maka perkara perlu dititipkan sini ialah perasaan dan maruah suami. Jadi situ yang kita kena jaga perasaan. Jadi bila isteri nak bayarkan, jangan sekali-kali mengungkit. Tengok abang, tengok zakat fitrah abang punya pun tak boleh bayar, aku yang bayar ni. Jadi tak ada apa-apa lah, kena jaga perasaan dan juga maruah si suami. Oleh demikian isteri harus meminta keizinan terlebih dahulu daripada suami, dan sebaik-baiknya berikan penghormatan kepada suami untuk membayar sendiri zakat tersebut dengan menggunakan duit isteri. Ini cara yang terbaik. Dia taklah nak tunjuk sangat perempuan ni, tengok aku semua dah bayarkan, abang tengok aku dah bayar dah semua dah. Bang, ni duit abang tak membayarkan zakat fitrah untuk kita semua. Jadi situlah akan adanya suatu bentuk kerjasama dan saling bantu. Hidup harmoni sama-sama, insya-Allah bahagia dan insya-Allah. Jadi rasanya setakat itulah untuk kali ini perbincangan kita berhenti kepada tempat pembayaran zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sampaikan salam daripada Ustazah yang hari ini semalam beritahu dia dah masuk ke Yaman. Bila masuk ke Yaman, itulah antara cabaran-cabaran. Doakan keselamatan, selamat pergi dan balik, dan berjaya dalam menyampaikan bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan di sana. Dan insya-Allah akhirnya kita sama-sama baca doa. Di sini ada perintah doa untuk
Puan Hajar Faridah Mansur dan Puan Hajar Rubiah Ahmad yang sedang diuji dengan sakit dan sedang jalani rawatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum amwat. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ij'al mimman ya'mal bima 'alimna waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ahli jannatika ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tada'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wala maridan illa syafaita, khususan li Hajah Faridah Mansur wa Hajah Rubiah Yuk. Allahumma a'tiha syafi'an sehatan wa afiatan. Ya Allah Tuhan kami, kau mudahkanlah urusan sahabat kami, berikan kepada mereka kesihatan, kesejahteraan, khususnya kepada Hajah Faridah dan Hajah Rubiah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.